Sebagai bukan orang Johor, dan saya tidak dapat menafikan sumbangan Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim ataupun lebih dikenali sebagai JDT kepada Liga Bola Sepak Negara pada masa ini, walaupun dijinakkan KL City FC dalam persaingan Piala Malaysia yang menyebabkan wujud perang mulut dalam media sosial. Status JDT sebagai pasukan utama Liga Malaysia belum nampak tergugat. JDT boleh mendabik dada dengan pencapaian mereka walaupun sering dikutuk peminat sukan bola sepak kita. Kenapa JDT walaupun sudah bergelar kelab elit masih menjadi bahan cacian penyokong bola sepak kita? Di sini, kami akan berkongsi secara ringkas 5 sebab JDT dihormati dan dibenci oleh peminat bola sepak. Teruskan menonton. Dan jangan lupa ikuti channel kami. Sebagai contoh adanya pengurusan bola sepak, sebagai seorang neutral, penulis tidak segan memuji perubahan yang dilakukan oleh pengurusan bola sepak negeri Johor hampir 1 dekad lalu, apabila mereka menyatukan pelbagai kelab dan persatuan bola sepak Johor di bawah satu payung. Era tersebut memang agak mengenirukan mengikuti skuad Johor, kerana Johor diwakili 2 pasukan berbeza diubah kepada fokus lebih jitu, dengan sasaran untuk bersaing pada peringkat antarabangsa kedengaran. Ramai mentertawakan angan-angan Johor pada ketika itu dan mungkin anda sebahagian daripada itu, tetapi sejarah telah menunjukkan JDT menjadi kelab yang berjaya memenangi Piala AFC dalam tempoh 2 tahun selepas rombakan besar-besaran itu. Satu perbezaan yang ketara dalam pengurusan JDT berbanding kelab lain adalah kurangnya pengaruh politik. JDT yang diketuai TMJ mempunyai kestabilan berbanding sesetengah negeri lain, yang organisasinya akan bertukar setiap kali berlakunya perubahan kerajaan negeri. Ini mengakibatkan menteri besar atau ketua menteri yang baru dilantik, mula lantik kawan-kawan dia ke dalam jawatan akibat tekanan politik. Perangai orang politik merosakkan bola sepak. Yang kedua pula adalah menggunakan kuasa wang untuk beli pemain handal pasukan lawan, satu perkara yang sering dibangkitkan pengkritik JDT, kerana kerap berlaku adalah tabiat kelab tersebut memikat tonggak pasukan lain untuk diserap masuk ke dalam skuad mereka. Nama seperti Matthew Davis, Akia Rashid, Sumare, Syafiq Ahmad dan Nazmi Faiz merupakan antara nama yang berjaya dipancing. Walaupun JDT sudah mempunyai pemain lain sedia ada yang setara. Ada yang berjaya memecah masuk ke sebelasan utama, ada juga yang akhirnya jadi pemanas bangku simpanan JDT. Adakah tindakan memancing ini salah? Tidak. Urusan jual beli pemain berlaku secara terbuka. Pemain juga untung gaji meningkat, bagaimanapun sekiranya berterusan berlaku. Sukar untuk status JDT sebagai pasukan elit dalam liga dicabar. Ini sesuatu yang kurang sihat juga untuk perkembangan liga. Telah membuktikan bahawa duit sahaja boleh beli kejayaan. Sebagai pengikut Liga Bola Sepak Negara sejak 1990, penulis seringkali membayangkan bilakah masanya kualiti bola sepak negara kita mampu dipertingkatkan. JDT hadir dengan kaedah pengurusan bola sepak yang tidak kedekut untuk mengeluarkan dana bagi membantu perkembangan kelab. Apa yang dilakukan jauh berbeza berbanding budaya pengurusan persatuan bola sepak kita sebelum itu, yang seakan-akan takut nak keluar duit, sampai gaji pemain pun ada kalanya tak dibayar. Dengan suntikan dana yang kami yakin besar, JDT menjadi acuan kepada perubahan operasi sistem kelab bola sepak Malaysia serta membuktikan pelaburan bola sepak tempatan boleh memberikan pulangan yang sepadan. Seterusnya adalah JDT buat tanda aras pemasaran dalam bola sepak. Kami suka melihat bagaimana penjenamaan JDT berlaku. Semuanya tampak profesional dari aspek sukannya. Daripada imej kelab sehinggalah kepada jersey yang dipakai pemain, semuanya terancang bukan sekadar tangkap muat, ibarat ada staf yang berpengalaman luas yang ditugaskan khas untuk menentukan wajah JDT kepada orang ramai. Budaya yang diperkenalkan JDT inilah pada penulis, yang benar-benar memberikan impak paling besar kepada wajah Liga Bola Sepak kita. Pasti masih ramai ingat lagi bagaimana kucar-kacirnya standard profesionalisme Liga Bola Sepak kita daripada aspek jenama satu masa dulu. Pengurusan kelab seakan tidak kreatif dalam mencari sumber kewangan. Lebih banyak berharap kepada peruntukan FAM selain daripada penaja yang ditampal di dada. Kerjasama di antara JDT dengan nama-nama seperti UNICEF, Nike dan Hublot membuka peluang lebih besar pengukuhan JDT sebagai sebuah jenama. Selain bola sepak sebagai core utama di bawah label JDT,
label itu juga sedang diperkembangkan untuk meliputi sukan-sukan lain seperti tinju dan hoki ais yang kami yakin akan terus membantu pemasaran label mereka. Yang terakhir adalah permainan tahap tinggi. Kemunculan JDT pada musim 2013 memberikan nafas baru kepada bola sepak kita. Kuasa keuangan percaturan taktikal ala Eropah yang sebelum itu kita hanya boleh lihat di kaca TV ini dilihat sesuatu yang negatif dalam liga kita. Sukan bola sepak dunia sudah semakin mengakui hakikatnya. Lebih besar JDT bukan sahaja mengubah budaya bola sepak kita dari melihat bagaimana kedepannya JDT dalam aspek pembangunan sebuah kelab berbanding kelab-kelab lain dalam liga kami ramalkan penguasaan JDT semua itu disebabkan oleh keberanian pengurusan JDT mendapatkan pemain-pemain yang sebelum itu di luar kemampuan pengurusan kelab-kelab lain mempunyai permainan yang peruntukan dan menarik berkait dengan nilai perbelanjaan sesuatu yang JDT sedang lakukan. Jarang kelab yang melabur besar belum nampak berjaya. Bukan. Jadi terpaksalah kita hiburkan hati dengan kejayaan-kejayaan kecil, seperti meraihkan kekalahan JDT walaupun pasukan kita prestasinya entah apa-apa. Menarik bukan? Ini semuanya kerana bola sepak. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.